Hai, salam sejahtera pelajar-pelajar cikgu yang cikgu sayangi sekalian. So, pengajaran cikgu hari ini akan menyentuh bab 4.2, okay, sambungan daripada bab yang cikgu ajar hari itu, iaitu konsep tamadun. Baiklah, sebelum cikgu menjelaskan berkenaan dengan topik hari ini dengan lebih jelas, cikgu akan menayangkan satu video yang menunjukkan rakan kita menerangkan berkenaan dengan topik ini secara ringkas. Mari kita sama-sama tonton. Konsep tamadun boleh dilihat menerusi sudut pandangan Islam dan Barat. Umumnya, konsep tamadun dalam Islam merangkumi aspek pembangunan lahiriah dan rohaniah. Manakala, pandangan Barat melihat tamadun dalam aspek pembangunan lahiriah semata-mata. Konsep tamadun dalam Islam dibina atas kerangka Islam sebagai al-din, iaitu Islam sebagai cara hidup. Ibnu Khaldun merupakan tokoh awal yang membincangkan mengenai konsep tamadun Islam, iaitu umran dan hadarah. Maklumat ini dimuatkan dalam buku beliau bertajuk Muqaddimah. Said Muhammad Naqib Al-Attas, iaitu tokoh sejarawan tempatan, menyatakan tamadun merupakan keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan luhur bagi seluruh masyarakatnya. Mengikut tradisi Barat, perkataan civilization digunakan untuk menggambarkan tahap sesebuah masyarakat atau budaya yang kompleks. Ketamadunan diukur melalui pencapaian ilmu dan teknologi, ekonomi, struktur politik, kemasyarakatan dan pertempatan di kawasan perbandaran. Konsep tamadun boleh Okey, menurut rakan kita tadi, maksud ataupun konsep tamadun itu dibahagi kepada dua. Okey, satu daripada pandangan tokoh Islam, yang kedua pandangan daripada tokoh Barat. Okey, maksud pandangan ini apa kelas? Okey, maksud pandangan ini ialah explanation, teori, point of view. Okey, itu dalam bahasa Inggeris. Okey, manakala maksud Barat ini adalah orang Barat lah, Western. Okey, mereka yang tinggal di dunia, di benua Europe, orang-orang Amerika, orang-orang England sebagai contohnya. Okey, kita lihat dahulu apakah yang diterangkan, diterangkan oleh tokoh Islam. Okey, menurut mereka, tamadun ini merangkumi yang melibatkan aspek iaitu pembangunan, perkembangan, kemajuan lahiriah dan rohaniah. Apa maksud lahiriah? Okay, lahiriah ini maksudnya kemajuan, development yang kita boleh lihat. Pembangunan secara luaran. Manakala rohaniah ialah moral. Sesuatu yang melibatkan emosi, sesuatu yang melibatkan tingkah laku dan sebagainya. Okey, bagi pandangan Barat pula, tamadun merangkumi aspek pembangunan lahiriah sahaja. Ulang semula, maksud lahiriah adalah luaran. Sesuatu yang kita boleh lihat dari luar. Contohnya kebendaan. Mungkin melibatkan kesusastraan. Mungkin melibatkan teknologi dan sebagainya. Okey. Seterusnya, kita akan lihat penerangan konsep tamadun dalam Islam. Okey, kita highlight dahulu konsep ataupun maksud. Okey.
tamadun dalam Islam, kita highlight Islam, dibina atas kerangka, created based on Islamic framework. Okay, berdasarkan rangka-rangka yang terdapat dalam prinsip Islam. Okay, sebagai al-din. Okay, maksud al-din apa kelas? Kita lihat di sini, kita highlight sama-sama ya. Islam sebagai cara hidup. Maksudnya, it means follow Islam lifestyle. Okay. Okay, di sini kita akan tengok salah seorang tokoh Islam, yaitu Ibn Khaldun. Menurut Ibn Khaldun, beliau mengatakan tamadun melibatkan umran. Okay, umran maksudnya tanah yang didiami secara tetap. Okay, tanah, a place to stay, or land where developments are involved. Okay, berkembang dan maju. Kita boleh lihat di tanah tersebut wujudnya kota, mungkin wujudnya kampung, daerah, dan ia semakin berkembang dan maju. Okay, seterusnya, hadarah. Hadarah maksudnya hidup di bandar dan mengandungi prinsip-prinsip seperti akidah. Akidah maksudnya faith or belief. Okay. Syara maksudnya Islamic law, involve the law of Islam, where the people who live in that area should follow. Okay. Next one, akhlak, yang melibatkan moral seseorang individu ataupun masyarakat. Yang keempat, falsafah, iaitu filosofi, melibatkan kewujudan idea baru dan sebagainya. Kebudayaan, culture, peradaban, budaya. Okay? Okay, semua maklumat ini Ibnun muatkan dalam buku yang ditulis oleh beliau bertajuk Muqaddimah. Okay? So di sini kita tengok antara fakta yang pelajar-pelajar perlu ingat. Ibn Khaldun sebenarnya merupakan orang pertama, the first person who discussed about the concept or meaning of tamadun. Okay, first person who discussed. Okay, seterusnya kita tengok pandangan daripada salah satu lagi daripada orang ataupun tokoh Islam bernama Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Sila ingat nama-nama yang cikgu baru jelaskan tadi, yang cikgu terangkan tadi. Okay? Yang pertama, Ibn Khaldun. Yang kedua, Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Okay, menurut beliau, tamadun merupakan keadaan. Kita highlight isi penting ya, key pointnya. Tamadun merupakan keadaan kehidupan insan bermasyarakat. Maksudnya, kehidupan yang melibatkan komuniti, yang melibatkan kumpulan, yang melibatkan lebih daripada 5 atau 10 orang. Okay? Di mana mereka berjaya mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan luhur. Tata susila ini maksudnya manner. Manakala kebudayaan yang luhur maksudnya mulia or noble intention. Dia ada sikap yang baik, mulia. Contohnya suka menolong, ikhlas, jujur dan sebagainya. Okay? Bagi seluruh masyarakat. Itu pandangan daripada Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Okay, menurut rakan kita juga, konsep tamadun juga diutarakan oleh orang Barat, di mana mengikut mereka, mengikut tradisi Barat, perkataan civilization ataupun tamadun ini digunakan untuk menggambarkan, used to describe
tahap-tahap level sesebuah masyarakat ataupun budaya, culture mereka yang kompleks. Maksudnya, mungkin culture mereka, budaya mereka ada pelbagai dan complicated. Ketamadunan juga menurut mereka diukur melalui pencapaian ilmu teknologi, ekonomi, struktur politiknya, kemasyarakatan dan pertempatan di kawasan perbandaran. Maksudnya, kalau kita nak tahu betapa tamadunnya seseorang itu, betapa bertamadunnya masyarakat itu, kita lihat bagaimanakah pencapaian mereka, perkembangan mereka, kemajuan mereka dalam ilmu yang melibatkan teknologi, sains, ekonomi mereka bagus ke tidak, adakah mereka di kalangan orang-orang kaya, adakah mereka menggunakan teknologi yang canggih untuk meneruskan kehidupan, bagaimanakah struktur politik mereka, adakah stabil atau tidak, adakah masyarakat yang tinggal di situ hidup dalam harmoni ataupun tidak. Itulah yang cara mereka guna untuk ukur betapa tamadun ataupun tidak sesebuah masyarakat itu. Okey, sampai di sini saja penerangan cikgu untuk topik ini. Tapi sebelum cikgu mengakhiri pengajaran kita hari ini, cikgu ada sediakan beberapa soalan untuk latihan pengukuhan kita bagi memastikan pelajar-pelajar lebih memahami apa yang baru kita belajar tadi. Okey. Untuk latihan cikgu kali ini ada 3 soalan sahaja. Cikgu nasihatkan agar murid-murid sekalian tolong jawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey, sehingga kita bertemu di kelas terusnya. Bye.